memberkati majlis. Saya mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umum kitab Al-Fatihah dan pahala yang kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada ahli ulama, juga kepada kedua bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan ini menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Umar Zukri bin Abdul Jalil dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator pada petang ini, Bonda Norini. Dan juga terima kasih juga kepada Sah Pentadbiran Gema Nur Iman di bawah kelolaan Puan Rosniati. Dan juga ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Pertama dan selamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kasih sayangnya dapat kita bersama pada petang ini dalam menyambung perbicaraan kita dalam ziarah ke alam barzakh. Masya-Allah. Dan juga mungkin di kalangan kita yang ada sedang membawa kereta pulang ke kampung, maka didoakan berhati-hati di jalan raya. Mungkin ada di antara kita yang sedang melaksanakan persiapan untuk pernikahan, maka moga Allah mudahkan. Mungkin ada di kalangan kita setelah solat Jumaat tadi diijab kabulkan, maka semoga berkekalan hingga jannah. Mungkin di antara kita di waktu petang ini sedang sakit, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan. Mungkin di antara kita petang ini diuji dengan musibah, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat musibah. Mungkin di antara kita petang ini sedang mencari-cari bagaimana untuk aku menjadi orang bertakwa. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayah dan juga taufik. Mungkin di antara kita petang-petang ini sedang termenung melihat diri siapakah bakal menjadi istriku. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan isteri yang salihah. Mungkin ada di kalangan kita yang sedang melihat diri kita, siapakah yang bakal menjadi imamku. Mudah-mudahan Allah kurniakan suami yang saleh. Dan mungkin di antara kita sedang termenung-menung, bilakah
pengakhiran usiaku di atas dunia. Mudah-mudahan Allah matikan kita semua di dalam husnul khatimah. Dan Allah jauhkan kita mati daripada su'ul khatimah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah akan terjadi pada hari esok? Maka berkatalah, insya-Allah. Sesungguhnya hari esok adalah kepunyaan Allah. Mudah-mudahan di petang berkat yang penuh dengan keberkatan pada Jumaat ini, mudah-mudahan di antara kita Allah sentiasa memberikan hati yang kekal, hidayah, taufik dan takwa agar menjadi petunjuk kepada kita sampai ke liang lahat, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Gubernur Iman atas kuliah kita pada waktu asar ini bagi membicarakan tentang ziarah ke alam barzakh. Maka ada yang bertanya, Ustaz, suara Ustaz okey. Biasalah. Allah uji sikit dengan sedikit hilang suara. Aku menulis bukan kerana nama. Jadi Ramli Sarip sikit, tuan-tuan rahmati Allah. Okay. Dengan sifat kasih juga sesama insan dan menyatakan kasih sayangku. Tuan-tuan rahmati Allah. Ada diuji suara sikit, tak berapa nasihat. Suara macam serak-serak basah, insya-Allah. Okey, baik. Hari ini kita masuk muka surat 143. Okey, baik. 143. Tak apa, nanti suara saya dialog sendiri, insya-Allah. Berkata Ibnu Abid Ad-Dunya menuturkan riwayat dari Abu Labibah bahawa ketika Bishru bin Al-Bara Ibnu Ma'rud meninggal, ibunya merasa amat sedih, tuan-tuan. Ialah, manakan tidak sedih seorang anak meninggalkan ibunya. Pada akal seorang ibu, dia akan meninggalkan anaknya sebab usianya dah tua. Usianya sudah lanjut. Kenapa Allah Ta'ala ambil anaknya? Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya pernah datang di satu kejadian di mana seorang anak meninggalkan ayahnya. Anaknya berusia dalam lingkungan 35 tahun. Maka si ayah duduk 80. Si ayah sekitar umur 68 tahun. Maka di saat itu duduklah ayahnya di hadapan jenazah sambil tidak meninggalkan jenazah tersebut. Masya Allah. Ketika itu saya pun bertanya, Pakcik, rehatlah. Pakcik rehatlah. Pakcik daripada pagi tadi tak makan, tak duduk, tak rehat. Duduklah. Dia kata, tak boleh Ustaz. Kalau boleh saya nak teman jenazah anak saya. Saya kata, apa yang menyebabkan Pakcik? Seolah-olah saya tengok ada satu pemikiran yang ada di kepala Pakcik. Ya, insya-Allah. Dia kata, apa Ustaz? Saya tertanya-tanya. Saya ni dah tua. Saya tertanya-tanya, Ustaz. Saya ni dah lanjut usia. Tapi kenapa Allah Ta'ala ambil anak saya? Kenapa Allah Ta'ala tak ambil saya? Allah kasih seorang ayah, tuan-tuan. Kenapa dia ambil anak saya? Ini istilah. Ialah, siapa orang yang boleh tahan seorang anak pergi sebelum ibunya? Tak ada seorang pun si ibu dan si ayah yang nak meninggal, yang nak anak dia meninggal dahulu sebelum mereka. Dan mereka bagi ibu dan ayah ni kepuasan mereka setelah melihat anaknya membesar, ada kerjaya, ada keluarga. Maka si ibu dan si ayah akan berkata, kalau aku meninggal pun tak apa. Sebab aku telah melaksanakan tanggungjawabku sebagai seorang ayah
dan seorang ibu. Tuan-tuan, saya tanya pakcik tu, kenapa pakcik rasa sedih? Dia kata, nak, kenapa Allah ambil anak pakcik? Pakcik ni dah tua, 68, ambillah pakcik. Dia kata, tak perlu ambil anak pakcik. Sebab pakcik rasa pakcik perlu pergi, jangan ambil anak pakcik. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, kita rasa macam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memanglah patut rasa sedih. Ada orang kata, Ustaz, bila kematian kita kena cekal. Tak rasa sedih. Nabi SAW kematian Zakaria, iaitu anaknya. Sendiri pun Nabi nangis, tuan-tuan. Kasih seorang ibu, kasih seorang ayah kepada anaknya. Tuan-tuan. Maka hari ini, tuan-tuan, kita tak tahu bila kita dapat cium ayah kita. Hari ini kita tak tahu bila kita dapat cium mak kita. Hari ini kita tak tahu bila terakhir kita dapat tatap wajah ibu kita. Hari ini tak tahu bila kita dapat tatap wajah ayah kita. Tak apa, biar mak kita, biar mak ayah kita, ada kala sifat mereka tak sebabkan kita senang. Yang penting kita layan mereka. Tuan-tuan, sebab bila mereka tak ada, nanti kita rindu, tuan-tuan. Ada kalanya si anak pergi sebelum si ayah, takut mereka rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Maka ibunya merasa sedih. Lalu dia menuturkan, ya Rasulullah, akan ada orang yang meninggal dari Bani Salmah. Apakah orang-orang yang sudah meninggal itu saling berkenalan? Dia tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku dapat mengirim salam kepada Bishr. Maknanya dia kata, ya Rasulullah, maknanya Bishr ibnu Al-Bara ibnu Ma'run ni adalah satu suku kaum dari Bani Salmah. Minta tutupkan admin kita, Masya Allah. Maknanya, ibunya tu rasa sayang sangat ke anak dia. Sebab tu dia tanya kat Nabi, akan ada orang yang meninggal dari Bani Salmah. Maknanya yang meninggal, si anak tadi tu dan si ibu ni daripada kaum Bani Salmah. Apakah orang yang sudah meninggal dunia itu saling berkenalan? Sehingga aku dapat mengirim salam kepada Bishr. Maka ditanya Rasulullah, sebab dia sayang ke anak dia. Dia sedih. Kalau ada suku kaum yang di antara kami meninggal, boleh tak kami kirimkan salam kepada dia saat dia meninggal nanti? Dia sampaikan salam kami kepada Bishr. Bishr ibnu Al-Bara ibnu Ma'ruf tadi adalah anaknya sendiri. Masya Allah. Maka si ibu tadi sebabkan rasa sayang, dia tanya kat Nabi, tuan-tuan. Sehingga aku dapat mengirimkan salam kepada Bishr. Sayang, tuan-tuan. Mana ada seorang ibu tak sayang kepada anaknya. Sebab sayang tu dia paksa cakap gitu pada Nabi. Kata, boleh tak aku nak sampai salam? Ya Allah, tuan-tuan. Kita kalau tak dapat jumpa orang, tuan-tuan. Contoh, Assalamualaikum. Nak minta, nak jemput Bonda Norini datang perkahwinan saya. Maka kita pun tak dapat datang. Kita kirimkan salam, tuan-tuan. Sebab apa? Kita nak datang, tapi tak boleh nak datang. Macam si ibu ni, kalau boleh nak mati, tapi tak boleh mati. Maknanya kalau ada orang yang mati daripada kami Bani Salmah, boleh tak sampaikan salam kepada anak kami Al-Bishr Al-Bara ibnu Ma'ruf? Maka Nabi SAW menjawab, ya, demi Tuhan, yang jiwaku berada di tangannya, mereka itu akan saling berkenalan satu sama lain. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya, mereka yang meninggal dunia sesudah orang yang tu meninggal dunia akan bertemu di antara mereka. Masya Allah, tabarakallah. Dan dikatakan bagaimana mereka itu akan saling berkenalan. Sehingga aku dapat mengirim salam kepada Bishr. Tidak ada seorang pun dari Bani Salmah meninggal, melainkan Ummu Bishr mendatangi berucap, wahai fulan, assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabnya. Selanjutnya dia bersalaman, sampaikan salamku kepada Bishr.
Masya Allah, tabarakallah. Sampaikan salamku. Tidak ada seorang pun dari Bani Mas'ud melainkan Ummu Bishru mendatangi. Berucap, wahai fulan, assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya dia bersalaman, sampaikanlah salamku kepada Bishru. Maknanya, walaupun berbeza suku kaum, bukanlah orang yang sama meninggal, tetapi setiap arwah-arwah orang yang baik akan berkenalan di antara mereka. Sama ada kenal ataupun tidak kenal. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, kita biasa kan, bila orang meninggal dunia, kita akan sebut semoga ruhnya dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Sebab itu, sebahagian hadis yang lain, makanya orang meninggal ni tuan-tuan, dia ada satu perkampungan. Yang mana perkampungan itu, perkampungan orang-orang yang baik saja. Faham? Makna Allah jadikan satu perkampungan itu ruh-ruh orang baik. Allah jadikan tempat itu, pengasingan itu untuk orang-orang yang baik saja. Bagaimana dengan ruh yang tidak baik? Ruh yang tidak baik ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mereka ini tidak akan dikumpulkan. Malah mereka akan diseksa oleh Allah di alam barzah. Bagi mereka yang ada kenikmatan, seperti mana sebelum kuliah ini saya katakan, mereka ini Allah akan berikan satu nikmat, saling berkenal mengenal, saling kunjung mengunjung di satu tempat, yang mana di antara mereka saling berkenalan dan menjadi orang yang bertanya khabar di antara satu sama lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidakkah kita ingin bertemu di alam sana setelah bertahun-tahun kita tak bertemu, tuan-tuan? Mungkin satu hari nanti di antara kita yang ada di dalam Gema Nur Iman ataupun Google Meet ini akan pergi, kan? Setelah bertahun-tahun kita duduk kuliah yang sama. Setelah bertahun-tahun kita duduk belajar bersama-sama. Satu hari Allah takdirkan salah seorang daripada kita meninggal dunia, kan? Setelah itu bertahun-tahun dia meninggalkan kita dan terpisah daripada alam dunia. Maka di saat itu kerinduan amat-amat rindu. Dan setiasa kita bermunajat kepada Allah. Allahumma dzikil qabri wal luhud. Jauhkan dia daripada azab kubur. Jadikanlah ia mutma'innah irji'i ila radiyata mardiyah. Ya Allah, tempatkan dia dalam irji'i ila radiyata mardiyah. Tempatkan di tempat-tempat yang mereka muliakan. Sebab itu tuan-tuan, inilah manfaat bagi yang hidup menghargai perkenalan, menghargai pertemuan, menghargai silaturahim saat meninggal, dikirimkan akan doa. Sebab itu saya suka. Terima kasih kepada Gema Nur Iman. Terima kasih kepada NGO lain yang mengadakan Google Meet dan mengadakan bacaan Yasin untuk tahlil arwah yang telah pergi meninggal kita. Maknanya kiriman doa kita ini amat mereka nantikan. Kiriman doa kita ini amat mereka nantikan. Inilah doa sahabatku. Inilah doa teman-temanku. Inilah doa-doa yang sentiasa sampai kepada aku. Bayangkan, setiap pagi Gema Nur Iman adakan bacaan Yasin, mendoakan bagi si mati. Doakan buat sahabat saudara kita. Doakan mak ayah kita. Doakan kaum muslimin dan muslimat. Masya Allah, inilah doa yang sebaik-baik doa kepada mereka untuk mereka yang telah pergi meninggal dunia. Mudah-mudahan suatu hari Allah jadikan suatu pertemuan asbab dari kita saling mendoakan. Mudah-mudahan suatu hari kita bertemu. Wahai si fulan, kami nak berterima kasih kepada engkau. Hari ini kami mendapat nikmat di barzah asbab daripada doa kamu buat kami yang telah meninggal dunia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita besok meninggal, tuan-tuan, datang orang-orang yang baik menyambut kedatangan kita. Terima kasih sahabatku. Siapa? Terima kasih Bonda Norin. Terima kasih Bonda Azrina. Terima kasih kepada Amirah.
Terima kasih Bonda Rus, terima kasih Bonda Hasnah. Kerana doa kalian, kami mendapat nikmat di dalam surga. Kerana doa kalian, kami mendapat nikmat ketika mana di alam barzakh. Setiap hari kalian semua tidak pernah berhenti mendoakan kami. Maka dengan doa itu kami selamat. Dengan doa itu kami mendapat keberkatan. Dengan doa itulah hari ini kami berkumpul di tempat orang-orang yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini kita rasa seronok, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kita kat atas dunia tak boleh sombong dengan orang. Kita dekat atas dunia, tuan-tuan, tak boleh bermusuh dengan orang. Kita kat atas dunia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tak boleh nak cakap benda-benda yang tak baik dengan orang. Sebab kita tak tahu yang kita tak suka. Yang selalu ni kita cakap belakang. Hari-hari doa pada kita. Ya Allah, kampunkanlah dosa si fulan. Kita tak tahu baik orang ni macam mana. Tuan-tuan. Sebab tu biar jadi kita ni saling baik-baik. Tuan-tuan. Kadang kita lama tak suka jiran sebelah kita. Bukan salah apa pun, tuan-tuan. Sebab apa kita tak suka jiran kita? Sebab ni, tuan-tuan, buah mangga kita jatuh kat rumah dia. Dia pakai ambil makan je. Dia ingat siapa punya. Bak pakai halal lah. Ni sampai tak bercakap, tuan-tuan. Kita tak tahu saat meninggal, tuan-tuan. Dia paling doa, Ya Allah, Ya Tuhanku. Jiran aku dah meninggal. Hak dia paling banyak doa pada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan, tuan-tuan. Ni manfaat. Lepas tu bila Ramadan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila nak masuk Ramadan, apakah orang-orang dalam kubur nanti kan, tuan-tuan? Orang dalam kubur, tuan-tuan, nantikan apa? Sebahagian riwayat kata apa? Orang dalam kubur ni, tuan-tuan, bila Ramadan, Allah hentikan apa? Hentikan dia punya azab. Dia angkat azabnya sepanjang bulan Ramadan. Iaitu orang Islam kita. Sebab apa? Kemuliaan Ramadan. Orang yang dalam kubur ni, tuan-tuan, ni ulama kata, apa manfaat orang yang hidup bertemu dengan Ramadan? Bahkan orang yang mati pun, tuan-tuan, tahu dia bertemu dengan Ramadan. Faham tak, tuan-tuan? Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maknanya, orang yang hidup ni bertemu Ramadan. Orang yang mati bertemu dengan Ramadan juga, tuan-tuan. Dan mereka mengetahui bahasanya kehadiran Ramadan. Sebab Allah mengangkat azab bagi mereka. Tetapi, tuan-tuan, apa beza kita yang sambut Ramadan saat dunia, masih alam dunia, berbanding orang yang menyambut apa tu? Menyambut apa, tuan-tuan? Menyambut Ramadan ketika di dalam kubur. Mereka tidak ada lagi ibadah, tuan-tuan. Mereka tidak ada. Mereka cuma mengetahui saja. Mereka tak boleh nak tarawih. Mereka tak boleh nak tadarus. Mereka tak boleh Subhanal Malikil Ma'bud. Subhanal Malikil Mawujud. Tak boleh, tuan-tuan. Yang ada kita. Sebenarnya, masuk bulan Ramadan, ada orang kata, Ustaz, kita nak beramal. Kita nak beramal. Kita nak banyak tarawih. Kita nak banyak Quran. Kita nak baca. Tuan-tuan, cuba bayangkan. Orang dalam kubur mengetahui Ramadan. Dan orang yang berada atas dunia mengetahui adanya Ramadan. Kita saling memerlukan. Tidak, tuan-tuan? Mana, tuan-tuan? Orang dalam kubur ni, tuan-tuan. Walaupun dia beritahukan, kalau kita baca sebahagian riwayat, Allah mengangkat azab daripada mereka semenjelang kubur. Diistirahatkan dari azab asbab kemuliaan Ramadan. Walaupun direhatkan, tuan-tuan, apa yang mereka boleh buat? Adakah mereka boleh datang ke masjid untuk solat tarawih? Adakah mereka boleh bertadarus? Adakah mereka boleh berqiyamul-lail? Adakah mereka boleh berpuasa? Tuan-tuan, tak boleh. Tak boleh. Mereka cuma diangkat azab saja. Tapi apa mereka tunggu, tuan-tuan? Doa daripada orang-orang yang masih hidup. Doa orang-orang yang masih hidup. Hak ni kita kata manfaat si hidup bagi si mati. Ada orang rasa, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Kita selalu kata apa? Kita seronok kalau nak temu Ramadan, kita nak beramal. Tuan-tuan jangan lupa, ikatan kita dengan orang meninggal belum mati lagi. Belum habis lagi. Sebab ikatan kita dengan orang meninggal masih ada. Mak ayah kita duk meninggal, tuan-tuan. Masuk Ramadan. Dia tahu masuk Ramadan.
Satu, dia tunggu doa daripada anak-anak dia. Bayangkan, bermula saja puasa Ramadan, setiap doa kita makbul. Bayangkan tuan-tuan, si anak tuan-tuan hari-hari doa. Allahumma fir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa-dosa ibuku. Walaupun saat itu azab terangkat, tetapi berkat waktu Ramadan, mudah-mudahan terangkat terus azab mereka yang berada dalam kubur. Saya seronok kan? Masya Allah, tabarakallah. Baru-baru ni saya dapat mesej daripada bonda-bonda. Bonda-bonda selalu WhatsApp saya. Bonda-bonda hari tu dia hantar kat rumah saya apa lamb chop ke apa, saya lupa apa. Hak jujur dia hantar, kata Ustaz makan sekeluarga. Dia kata alhamdulillah, terima kasih atas rezeki yang bonda-bonda tersebut. Masya-Allah, tabarakallah. Dia kata apa Ustaz? Kami Gemuk Nur Iman akan mengadakan munajat sahur. Betul lah. Dia kata dengan saya, kami akan mengadakan munajat sahur pada pukul 4 dan juga pukul 5, betul tak? Nah, kan? Saya rasa hak ni satu-satu selama saya dakwah, tuan-tuan. Idea ni is brilliant. Tuan-tuan. Sebab sewaktu-waktu tengah malam Ramadan, tuan-tuan, antara kebaikannya adalah jangan tidur saat itu. Hiasilah dengan amal. Mungkin waktu Ramadan, majlis-majlis ilmu sukar untuk kita dengar sebab malam tarawih. Menghidupkan munajat. Munajat itu apa, tuan-tuan? Munajat itu pengharapan. Seolah-olah mengharapkan sesuatu di malam yang mana Allah menunggu umatnya ataupun hambanya berdoa kepadanya untuk Allah makbulkan. Sebab itu, insyaAllah, nanti pada Ramadan, kita akan cuba buat program tersebut. Masya-Allah. Saya pun rasa gembira. Masya-Allah. Seolah-olah ada satu implementasi yang dibuat. Masya-Allah. Supaya kita buat munajat. Munajat ni apa, tuan-tuan? Bermakna seperti saya kata tadi. Orang dalam kubur, tuan-tuan, walaupun dia tak Ramadan, Allah angkat kuburnya. Dia tak boleh munajat lah. Tuan-tuan, dia tak boleh buat apa. Hak kita ni masih boleh ada. Ni manfaat kita bagi orang mati, tuan-tuan. Maksudnya apa? Doakan mereka. Mudah-mudahan lepas Ramadan, Allah angkat terus azab mereka. Jangan bagi mereka kena. Mudah-mudahan lepas saja hak mati, tuan-tuan. Besok lepas saja masuk Syawal, tuan-tuan. Kita keluar Syawal. Biar orang dalam kubur ni, tuan-tuan, Allah terus jadikan kubur mereka taman syurga. Sebab apa? Sebab orang masih hidup menjayakan Ramadan mereka dengan kebaikan. Dan mereka tidak lupa pada mereka yang telah meninggal dunia. Masya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan, tuan-tuan. Hak ni kita kata, seronok lah, tuan-tuan. Nak kata apa, tuan-tuan? Hak ni kita kata, ni kebaikan. Kebaikan yang kita boleh buat pada orang yang meninggal dunia. Sebab tu, tuan-tuan, jadi manusia, tuan-tuan, jangan kekok nak bagi doa ke orang lain. Jadi manusia, jangan istilah nafsi-nafsi. Suka doa saja tapi untuk diri sendiri. Doa ke orang. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah kesihatan kepada bonda-bonda Gemuk Nur Iman. Doa, tuan-tuan. Jangan doa kat kita saja. Manfaat untuk doa untuk semua. Hak ni kita pegang sampai bila-bila. Hak yang mati, tunggu doa kita. Pada bulan Ramadan. Nanti bila ada nanti pukul 4-5 pagi nanti besok, insyaAllah. Kita munajat. Ya Allah, banyak yang di antara kami nak masuk Ramadan tapi telah kau jemput, ya Allah. Maka kau kurniakan kepadanya rahmat, ya Allah. Diangkat pada azab kubur selama-lamanya, ya Allah. Munajat kita. Munajat. Pengharapan kita mengisi dengan sesuatu yang menjadi ingatan kepada kita. Masya Allah. Tabarakallah. Wallahu a'lam. Dan dikatakan, Ibnu Majah meriwayatkan bahawa Muhammad Ibnu Munkadir pernah menceritakan, aku pernah menjenguk Jabir Ibni Abdullah menjelang kematiannya. Aku berkata kepadanya, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Ketika mana Muhammad Ibnu Munkadir pernah menceritakan, aku pernah menjenguk Jabir Ibnu Abdullah menjelang kematiannya. Aku berkata, sampaikanlah salamku kepada Rasulullah. Kenapa?
Sebab Rasulullah dah meninggal. Orang yang meninggal akan bertemu dengan orang yang telah meninggal. Maka sampaikan salamku kepada Rasulullah. Maka kalau kita pergi umrah, tuan-tuan. Kalau kita pergi umrah, kalau kita pergi Madinah, tuan-tuan. Kita pergi Madinah, kita akan melalui dan kita akan ziarah dipanggil makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kita buat, tuan-tuan? Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita bagi salam pada makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi, siapa yang ziarah aku, siapa yang ziarah pusara aku atau makamku, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Yang siapa ziarah makam aku, maka seolah-olah dia ziarah aku ketika mana kehidupanku. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kesempatan dan rahmat ya Allah untuk pergi bertemu Nabi SAW, walaupun bukan pada alam yang lain. Dapatlah kita ziarah makam Nabi SAW di Madinah, tuan-tuan. Saya pun sebenarnya baru nak tanya, siapa nak pergi umrah tak dengan saya? Kalau saya buat bulan Ramadan ni, cuti sekolah ni, saya bimbing mak-mak pergi umrah dengan saya. Tuan-tuan. Kalau mak-mak nak ikut, bagi tahu saya. Pergi dengan saya. Kita cerita bab sirah Nabi. Masya Allah. Kita cerita bab pengorbanan Rasulullah dalam kitab Rahimat tu. Insya Allah. Nanti saya akan buka. Tuan-tuan. Kalau ada rezeki, kita boleh pergi sama-sama. Masya Allah. Tabarakallah. Nampak? Sampaikan salam aku kepada Rasulullah. Sebab kita nak temu Rasulullah, tak boleh dah. Rasulullah dah wafat. Rasulullah tak ada. Hak kita boleh jumpa tak kat sana? Ada. Waktu almarhum Tuan Guru Ni Aziz kata apa? Besok kita mati, besok masuk dalam dia lahat. Pertama sekali kita cari siapa? Rasulullah. Rasulullah ada di sana. Rasulullah pun di alamnya. Masya Allah, tabarakallah. Allah. Almarhum Tuan Guru Ni Aziz kata apa? Bila masuk yang lahat, pertama sekali kita cari Muhammad bin Abdullah. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sebahagian riwayat kata apa? Kalau ditanyakan tentang Muhammad bin Abdullah, maka kamu jawab, ia adalah Rasulullah. Maka dia adalah Rasulullah dan dia adalah pesuruh Allah. Maka di saat itu tinggallah malaikat padamu dan meninggalkan kamu. Sebab kamu kenal siapa Muhammad bin Abdullah. Masya Allah. Tapi kat atas dunia, tuan-tuan, kita tak selawat. Dekat atas dunia, kita tak ikut sunnah. Dekat atas dunia, kita jarang buat apa yang Nabi buat. Dekat atas dunia, kita jarang duk sebut nama Nabi. Macam mana Nabi nak tolong kita, tuan-tuan? Macam mana Nabi nak tolong kita kat liang lahat? Sedangkan dekat atas dunia, selawat pun susah, tuan-tuan. Sedangkan dekat atas dunia, tuan-tuan, nak kata baca sirah Nabi pun payah. Tuan-tuan, macam mana agak-agak kita ni nak jadi orang yang dibantu oleh Nabi SAW. Kan bagus. Ustaz Naim, Ustaz Major Muhammad Naim dia buat kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Itu bagus kitab tu, tuan-tuan. Salah satu cara bagaimana kita nak kenal Nabi. Nak hadirkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Masya-Allah, tabarakallah. Dan kita sambung lagi, tuan-tuan. Tak sudah masa berlalu dah 40 minit, masya-Allah. Tuan-tuan. Dan kata Khalidah binti Abdullah bin Anis menentukan bahawa setelah sebulan setengah kematian ayahnya, Ummu Al-Banin binti Abi Qatadah datang kepada Abdullah bin Anis yang sedang dalam keadaan sakit. Tuan rahmati Allah. Dia lalu berkata, "Pakcik, sampaikan salam kepada ayahku." Demikian diriwayatkan Al-Bukhari. Maka dia nak meninggal. Maka biasa kalau kita tak adalah sebut kalau orang tu nak meninggal ke tak meninggal, tuan. Kita tak adalah cakap gitu. Tapi kalau nampak tu, sebab tu para sahabat zaman-zaman para tabi'in, tuan, kematian ini bukan satu perkara yang menyeramkan. Kematian ini bukan satu perkara yang menakutkan.
tetapi satu perkara yang menggembirakan, tetapi pemergiannya dalam pemergian seorang yang beriman. Sebab tu dikatakan kepada Abdullah ibn Anis, kata apa tuan-tuan? Dia lalu berkata, pakcik sampaikan salam kepada ayahku. Bermakna tuan-tuan, kalau dia meninggal nanti, pertemulah dia dengan pakciknya, maka sampaikanlah akan salam. Masya Allah, tabarakallah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allah bersalli ala Muhammad. Maka di sini kita ambil iktibar ayat rahmat ya Allah. Bermakna hubungan kita dengan orang yang meninggal tidak terputus dengan doa. Bahkan tidak pernah terputus dengan niat yang kita sandarkan kebaikan pada mereka. Contoh, kita sedekah niat pada mereka. Contoh, kita buat kebaikan niat kepada mereka. Maka tak terputus. Cuma terputus daripada penglihatan, daripada segi alamnya. Tetapi bertemu saat kita meninggal nanti. Bila? Tak pasti. Kan ada orang kata, baru-baru ni dia kata, Ustaz, saya buat motivation pelajar tuan-tuan. Masya Allah. Dia kata apa? Ustaz, saya ni 17 tahun. Tuan-tuan. Dia kata apa? Ustaz, saya ni 17 tahun. Saya ni 17 tahun. Saya tak ada ayah daripada dulu. Anak yatim lah Ustaz. Dia kata. Tapi saya jumpa ayah saya tapi tak lama. Waktu tu saya kecil lagi. Dia kata ayah saya baik sangat Ustaz. Dia ni budak sekolah. Tuan-tuan. Ayah saya baik sangat Ustaz. Tapi ayah saya pergi teramat-amat awal Ustaz. Sampai saya rasa belum puas untuk merasai kasih seorang ayah. Dia kata, Ustaz, boleh tak saya bertemu dengan ayah saya? Boleh tak Ustaz? Dah lama ayah saya meninggal. Ada kira kat 15-14 tahun lah. Dia kata, boleh tak saya bertemu dengan ayah saya Ustaz satu hari nanti? Saya kata, adik nak bertemu ayah Ustaz di mana? Nak bertemu di mana? Maknanya dia kata, nak bertemu di mana? Saya tanya balik. Dia kata, Ustaz, bertemu di syurga. Saya kata dengan dia, Dik, kalau adik orang baik, Dik, tak usah tunggu syurga. Besok adik mati, ayah adik hidup. Ayah adik pun dalam orang yang baik. Adik akan bertemu ayah adik di alam barzah. Hak bukan tarah syurga. Dekat barzah pun adik dah jumpa. Tapi dengan syarat satu, Dik. Adik kena doa banyak-banyak, minta ampun kepada Allah dan minta ampun bagi ayah adik. Supaya satu hari nanti ayah adik dihindarkan azab kubur. Sebab saya kata apa, Mak? Saya kata, Nabi kata, bukan Ustaz kata. Antara benda yang paling mustahak sekali, yang dapat selamatkan orang dalam kubur. Saya kata, Nabi kata, doa anak soleh. Adik rasa percaya tak percaya, kata Ustaz. Dia kata percaya. Hari ni adik kena jadi anak soleh. Bila adik doa, Allah kabul. Satu hari kalau kita mati, Dik, kita dapat bertemu dengan ayah semula. Tapi dengan syarat, adik kena jadi orang soleh, kena doa banyak-banyak untuk arwah ayah. Mudah-mudahan sama-sama bertemu nanti dalam keadaan Allah merahmati kedua-duanya. Adik nak ke tak mau? Dia kata, nak Ustaz, saya nak jadi orang yang sebab saya rindu ke mak ayah saya. Saya rasa cemburu tengok orang lain datang dengan ayah. Saya cemburu tengok orang lain datang dengan ayah. Tengok kasih sayang seorang ayah. Saya tengok seronok pagi-pagi dia hantar ayah sekolah. Saya tak rasa benda tu. Saya kata. Jadi, mak adik macam mana? Dia kata, mak saya lah yang jadi hantar saya kerja cari duit. Adik, mak tu adik kena sayang kat dunia. Kasih dia betul-betul. Berikan dia yang terbaik. Sebab besok, kalau masuk surga, adik tak mau ke? Mak ayah, adik sekali duduk kumpul kat surga, sama-sama duduk dalam surga. Adik nak tak nak? Nak Ustaz. Syarat dia satu je, adik jadi anak soleh. Doakan dua-dua supaya satu hari adik berkumpul kat surga. Adik rasa surga seronok tak seronok? Saya kata, tuan-tuan. Dia kata apa? Seronok. Maka jadi anak baik. Doa pada mak ayah. Jangan sikit pun rasa dengki dengan mak ayah. Jangan rasa dendam pun dengan mak ayah.
pastikan rasa senangkan orang tua. Mak ada, tolong mak. Mak ada, jadi orang yang baik. InsyaAllah. Mudah-mudahan adik dapat bertemu ayah dan mak di dalam surga nanti. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Tabarakallah. Inilah kita kata kerinduan ada kalanya terubat. Jangan tunggu ke surga. Hak dalam alam barzah pun Allah nak bagi jumpa. Kalau kedua-duanya mendapat nikmat, kenikmatan bukan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang itulah kita kata ada orang, ada mak ayah, ada orang yang mempunyai kedua ibu bapa tapi tak pandai menghargai. Tapi setelah mereka pergi baru tercari-cari kasih seorang ibu dan juga ayah. Wallahu a'lam. Ayah-ayah ibu ban rahmati Allah. Ada soalan tak? Kita berbaki 10 minit ni. Mungkin kita boleh buka soalan Bonda Azrina ataupun Kekanda Amira ataupun Bonda Narini ataupun Bonda Aiman ataupun Bonda Hasnah ataupun Bonda Ros. Ada tak soalan nak tanya kat saya? InsyaAllah kita cuba jawab sikit petang ni dalam 10 minit yang ada bagi ni. InsyaAllah. Silakan. Bonda Nur, silakan Bonda Narini. Kau ada soalan daripada jamaah kita? Mana Bonda Narini? Pergi hilang tak? Ada Ustaz nak tengok. Tak boleh sembang Ustaz, sedih. Allah sedih pula lah. Ilah. Saya tak suruh pedih. Orang nak pergi raya ni hari Sabtu ni. Hari Cina. Makan limau. Tak ada Ustaz. Semua tak ada soalan. Semua ucap terima kasih je kat Ustaz ni. Masya Allah. Ini bukan kuliah. Mana ada orang mati. Ni kuliah. Duk senyap belakang. Semua dah nangis. Masya Ustaz, Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ya Bonda. nak tanya, Ya, kalau kita berkahwin dengan non-Muslim kan, baik mak. kita kahwin, family dia, mak bapak dia tak masuk Islam lah, tak convert, tapi anak dia convert lah kan. Baik. Lepas tu, masa dia menjadi ibu mertua, bapak mertua kita, dia baik sangat Ustaz. Ya baik. Baik sangat, dia layan kita baik. Lepas tu dia tahu, dia sebab dia duduk di perkampungan orang Melayu kan. Jadi dia tahu, oh ni tak boleh makan. Bila kita balik pun, dia bawa kita pergi makan tempat yang orang Melayu semua. Memang baik, Alhamdulillah, sangat baik. Tapi Mak. bila berlakunya kematian, kita pun rasa sedih Ustaz. Sebab dia terlalu baik dengan kita. Kita Betul, menantu, kita menantu yang dia sayang lah. Kalau dia datang melawat, datang ke KL, dia mesti singgah kat rumah kita, bermalam kat rumah kita. Kita pun mengaji, semayang semua mesti dia tanya kita. Tapi tak sempat lah kita nak macam nak ajak dia convert to Muslim. Kan, Okey. jadi Muslim. So, Jadi macam mana mak? maksud dia, soalan dia macam kita ni sebab kita tahu jarak kita dengan dia bila di alam barzah tak berjumpa kan Ustaz kan? Ya ustazah pula. Saya belum ustazah lagi. Lepas tu kita ni tak dapat nak doakan dia kan? Betul. Kita tak dapat doakan dia walaupun dia baik dengan kita. Tapi kita tak dapat doakan dia. Jadi rasa macam Saya rasa saya faham soalan mak. Macam mana keadaan saya, mak pak mertua saya bila dah meninggal. Betul? betul. Sebab dia telah selalu baik. Temu dengan dia. Betul? Betul. Nak doakan dia pun macam terhalang kan Ustaz? Gini istilah mudah. Lakum dinukum waliyadin. Mungkin baru masuk kelas kita ataupun dah lama. Wallahualam. Bonda Norehannya minta maaf. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kami, agama kami. Bagi kamu adalah agama kamu. Istilah mudahnya beginilah. Bonda Norehan. Orang kafir yang baik sifatnya. Kita tak kata orang kafir semua baik. Uncle Mutu, Uncle Leong, tuan-tuan. Tak kata semua jahat. Ada baik. Kawan saya baik. Nama dia, saya lupa. Nama dia Hi Wai Chan. Cina lah, perempuan duduk sekolah menengah dengan saya dulu. Cantik. Tapi taklah. Saya nak ngoratnya pun tak boleh. Waktu tu saya memang lelaki idaman masa tu.
Nak ngorat dia pun tak boleh sebab dia bukan orang Islam. Kan? Waktu tu nak ngorat lah. Mana tak lawa. Saya nak ngorat dia lah. Kan? Istilah mudah. Itu bukan jodoh namanya. Ayalah bukan jodoh. Ha? Ha? Mak Wan jangan kacau lah Mak Wan. Mak Wan suka kacau lah. Potong stick. Dah, awak sedih. Mak Wan ni jangan kacau. Dah semua orang gelak. Masihlah Mak Wan. Jadi orang gelak dah. Dah tak nangis. Dulu kita ada belajar. Asalnya kitab kita ni dah masuk 143 dah. Dulu kita ada bahasanya orang kafir ni dia baik. Kata Nabi apa? Allah mudahkan dia mati. Allah mudahkan dia mati sebab kebaikannya. Tetapi setelah itu mereka akan berjalan menuju ke neraka. Minta maaf Bunda Nurihan. Ini adalah agama. Dan agama kita begitulah jawapan. Walaupun sebaik-baik. Sebab itu ditanyakan kepada Rasulullah. Kalau orang yang bukan Islam tu, dia baik. Dan dia dapat masuk Islam. Nabi kata, dosa dia Allah hapus. Baik dia sebelum bukan Islam, Allah masuk dalam akaun dia Islam. Sayangnya kita, tuan-tuan. Kalau contohlah satu hari nanti, macam saya dulu pun, ada iras Korea dululah. Dulu muka saya ada iras Korea. Dan orang pun kata Ustaz Zukri non-Muslim. Tak. Sebab muka saya dulu iras Korea. Dululah. Iyalah Ustaz. Jangan Sekarang ini dah Jawa. Mak Wan jangan kacau dengan ikan tanah. Jangan kacau. Nanti kena jual. Kan? Sebab tu macam saya dulu pun sama. Benda. Muka dulu arah-arah macam apa tu? Jisung lah. Macam pelakon Running Man tu. Kan? Hero Winter Sonata lah Ustaz bagi. Sedap. Ya. Aduh, Agak pun handsome lagi Ustaz. Ya, Lee Min Ho. Itu paling tepat. Lee Min Ho. Memang muka saya dulu macam Lee Min Ho. Tapi Agak sekarang pun. macam Ustaz Running Man Sen Yok. Seng Yok. Yalah. InsyaAllah. Hebat kat timur. Semua kenal. Kalau kita ni kahwin dengan orang Islam, dia mu'alaf, convert macam Bonda Nurihan kata. Kita sebagai orang Islam, doa banyak-banyak. Ya Allah, kau bukakanlah pintu hati ibuku, ayahku, supaya mereka masuk Islam. Doa munajat sungguh-sungguh pengharapan pada Allah agar satu hari sebelum mereka meninggal, mereka dapat masuk Islam. Itu je nasihat saya, tuan-tuan. Macam saya nak ngorat tu lah. Kawan saya Cina tu, saya doa juga. Tapi dia tak masuk Islam. Macam mana kan? Tidak kahwin. Anak sebelah hitam, sebelah putih. Kau meleting kau bakahak. Masya Allah. Terimalah kenyataan Ustaz. Redanya. Dia, Dia nak dia, cerita dia, Ustaz tinggi, tu. dia tinggi sikit pada Ustaz. Tu sebab Ustaz tak jadi. Mak Wan jangan main. Mak Wan kaki nanti lagi sakit kutuk saya. Jangan main-main. Mak Wan. Okay, makanya Masya Allah. Bonda Nurihan, kalau dah terjadi bukanlah rezeki kita. Tapi segalanya kita serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Begitulah dapat sedikit serikah saya jawabkan apa yang ditanya oleh Bonda Nurihan. Alhamdulillah. Ya Bonda Nurihan. Ada soalan dekat chat tu dia kata maaf daripada Puan Nur Razlin ni. Suami dah meninggal. Betul ke kalau berkahwin lain saya tak dapat jumpa suami lama? Tolong beri pencerahan Ustaz. Dia kata apa? Suami dah meninggal. Kalau kahwin lain, saya tak jumpa. Tak jumpa ke? Ini dijawab ulama. Siapa yang paling sayang, itulah yang akan kita jumpa. Laki pertama, laki kedua lain sayang dia. Betul. Okey, baik. Hukum dia tak ada masalah. Kita akan bertemu siapa yang paling baik sayang kita, maka kita akan bertemu satu hari nanti. InsyaAllah. Itu kerja Tuhan kat sana. InsyaAllah. Ustaz, apakah hukum kahwin pertama tanpa minta izin isteri? Sah hukumnya, Mak?
Tetapi kata ulama, perkahwinan ini satu kegembiraan, bukan satu kesedihan. Maka gunalah dengan cara yang baik agar redha itu sentiasa ada. Wallahu a'lam. Terima kasih yang bertanya. Tapi saya masih lagi tak dapat tackle kawan Cina saya tu. Sampai lah ni tak dapat lagi. Tak tahulah kenapa. Ada ke lagi dia, Ustaz? Ada jodoh. Ada jodoh. Dia Ada. tu dah ada. Tak payah teka dah. Kan ada 3-0. Tu dah ada tu putih Allah dah tu, cukup dah tu. 3-0 hati 1 Ustaz. Berani ke Ustaz? Berani ke? Ini Zukri lah. Yang baik-baik, bersangka baik je. Tengok tu. Alamak, Ada bunyi. baru make up. Habis Ustaz dekat. Alah, dia orang backup. Ada bunyi dah. Baik. Kita beli Jalan beras. ada, jalan ada. Bonda, lebih baik tutup cepat kuliah. Sekejap lagi Ustaz lagi ke mana-mana perginya. Teruskan Ustaz. Okey, kita tutup lah. Dah pukul 5.8 dah ni, insyaAllah. Saya baru ingat nak tanya soalan tapi tak apalah Ustaz. So tutup lah. Dah, nak tanya apa? Sila. Ustaz, kalau kita rindu bapak kita kan, kita pergi kubur. Lepas tu kita bercakap-cakap dengan bapak kita. Adakah bapak kita dengar apa yang kita cakapkan? Apa kita luahkan? Terima kasih. Dia pergi kubur, dia ada 2. Yang pertama salam khususiah, salam umum. Maknanya salam umum ni kita salam kat semua ahli kubur. Salam khususiah ni, kita pergi kat kubur, Assalamualaikum Abah. Assalamualaikum Ayah. Kan? Tapi bercakap dengan orang kubur ni tak usah banyak sangat lah. Sikit-sikit tak apa. Okey? Saya risau. Kalau jadi benda-benda yang pelik sikit lah. Istilah dia begitulah. Tapi kadang kalau kita pergi kubur, ya nak cakap sikit. Amnira rindu ke ayah. Dulu waktu Ramadan, selalu ingat ayah bangunkan sahur. Dulu waktu Ramadan, selalu ingatkan ayah tunggu kami anak-anak nak sahur, nak buka puasa sama-sama. Dan ingat ayah dulu waktu kami nak raya, ayah beli bawa bagi kami beli baju raya. Kami ingat dulu waktu kami nak raya dulu, ayah sibuk duk tengok ukur baju kami ada tak ada. Mesti ayah belikan baju raya untuk kami. Kami ingat bila waktu Ramadan, wahai ayah, kami ingat ayah bawa kami naik motor, pergi bawa bazar Ramadan. Bawa kami pergi beli murtabak, beli rotinan. Kami teringat benda tu juga. Rasa rindu dekat ayah. Kita nak luahkan boleh tuan-tuan, tapi jangan lebih-lebih. Sebab apa nanti orang kata gila, cakap dengan orang dalam kubur. Kan? Tapi kita cakap, kita bukan tak faham, kita tahu dia dah minat. Tapi hati kita rindu. Kadang saya pun, ibu-ibu, saya sendiri pergi kubur mak, kata mak rindu kat mak. Dulu, waktu bulan puasa saja, belum kami anak beranak bangun, mak dah tunggu dah. Dah tunggu kat meja makan, panggil anak-anak nak makan. Dulu waktu kami nak buka, seronok mak tunggu kami, anak-anak beranak kumpul. Anak-anak beranak kumpul. Tapi sebelum raya, besok malam nak raya, teringat mak masak nasi impit. Teringat mak masak rendang. Teringat kami salam mak. Kan? Benda tu takkan datang lagi, tuan-tuan. Kadang kita rasa jadi rindu. Bukan kita rasa, memang kita tahu hakikat dah tak boleh dengar. Memang boleh dengar, tapi kita rasa rindu. Saya sendiri kadang pergi jumpa mak, kata mak rindu kat mak. Dulu waktu raya, dulu kadang waktu adik sedih, mak di tempat adik ngadu mak. Memang adik ada isteri, tapi isteri tak sama dengan mak. Mak naik, mak seronok kalau ada mak. Kadang kita ngadu boleh, tuan-tuan. Tak ada masalah. Tapi jangan anggap mereka tu dapat membantu. Cuma kita luah rasa rindu. Sebab kita dah lama tak jumpa, kita rasa rindu. Ini lebih-lebih lagi, nak dekat Ramadan ni. Lagilah kita rasa, seronoknya. Nak besok pula Ramadan. Kita berkata, mak, nak masuk Ramadan. Teringat mak dulu. Kalau bila nak Ramadan, akan tanya anak-anak nak masak kuih apa. Jadi seronok lah. Masya Allah. Tak boleh cerita lah mak. Nanti sedih lah. Saya pun teringat kat mak saya. Terima kasih kena Amira. Bunda nak ini tutup lah. Saya lagi menangis. Assalamualaikum Ustaz. Satu soalan. Tutup lah. Dia nak tanya. Janganlah tutup lagi Ustaz. Ustaz, Please. Please. Ustaz, nak tanya satu Ustaz boleh? Kasihan dia.
Saya ada Kita tak cakap dengan mulut, kita malu, kita pegang batu nisan tu, kita cakap dalam hati. Dia dengar dah Ustaz. Puan tak usah pakai batu nisan. Batu nisan tu apa nak pegang tu bukan mikrofon. Tak usah. Kita cakap dalam hati, kita pegang batu nisan tu, kita cakap dalam hati kita. Ustaz ada hal lain bagi kita tutup Ustaz, ya. Alhamdulillah. Kalau kita meninggal kan, orang-orang di kubur tu tahu tak ada orang nak meninggal macam tu Ustaz? Saya tak tahu sebab saya belum tanya lagi orang kubur. Nanti Ustaz, Assalamualaikum Ustaz buat Ustaz. kelakar kan? saya minta maaf. Dalam masalah ni saya nak ada urusan. Minta maaf. Okey, mari kita tutup. Alhamdulillah. Yalah. Kalau ada besok Ustaz nanti belanja makan sate Ustaz. kau bagi tahu besok pagi saya free. Okey. Alhamdulillah. Sambunglah besok. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah bila asal kita berjalan lancar dengan ziarah ke alam barzakh. Kematian memang menyedihkan pada yang hidup, tapi itu adalah ketentuan Allah. Hidup lawannya mati, suka atau tidak, saat itu tetap akan datang. Cuma kita perlu bersiap sedia dengan bekalan ke alam yang baru itu. Wallahu a'lam. Moga kembalinya kita dengan husnul khatimah kepada pencipta kita dan disambut dengan rahmat Allah dan ditempatkan bersama para solehin di Jannatul Firdaus. Allah SWT Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dah tangguh pengajian kita Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih Jenai, terima kasih semua jemaah. Saya mau kali jemaah, mau kali Jenai, mohon ampun dan maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita petang ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup dan soal tasbih kafarah dan soal Al-As. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ustaz, bagi doa. Ustaz, hari ni Doa hari istimewa jadi kat benda N. Benda Nurini punya Ustaz. birthday. jadi benda end lah. Hati wa tawassau bil haq. Dekat dengar. Tak dengar pun. Bonda hari jadi hari ni bonda end. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dia Allah memang ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغرا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربي جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وضرة الشقاء وسوء القضاء والشماتة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تحتم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. إنا Minum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz.